Okey, tepat jam 6.29 pagi yang lepas pada hari Sabtu, saya mendapat satu mesej dari WhatsApp yang dihantar oleh Encik Fauzi berkenaan dengan tajuk tugasan kita pada hari ini. Dan pada ketika itu saya terus berfikir tentang tajuk itu dan seharian saya berfikir dan buntu. Saya tidak mendapat tajuk yang saya inginkan, dan pada malam kemarin saya sebelum tidur saya berfikir lagi tentang tajuk itu, dan akhirnya saya terus tertidur dan saya bermimpi. Dan persoalannya, apakah mimpi saya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tajuk yang saya ingin tampilkan, sampaikan pada malam ini ialah tunjuk cara dalam bayangan mimpi. Okey, sambungan daripada tadi, saya berfikir, saya berjalan, saya berfikir terus dibawa ke dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu saya berjalan perlahan-lahan untuk memikirkan idea. Dan apabila saya berjalan, idea itu datang. Apa salahnya jika saya tunjuk cara berjalan dengan betul? Saya tidak membawa apa-apa material ataupun objek dan saya ingin menunjukkan cara berjalan yang betul. Ramai di antara kita yang berjalan, ada yang berjalan pelbagai jenis dan gaya. Ada yang berjalan secara laju, saya tidak tahu. Ada yang berjalan secara pantas, secara cepat. Sebenarnya maksud itu sama. Okey, kita tak tahu pelbagai gaya. Bagaimana berjalan dengan betul? Kerana dalam kita belajar untuk perucapan awam, kita harus juga menunjukkan, kita membina kita punya gaya dan identiti kita melalui berjalan itu. Dan berjalan yang betul adalah kita tegakkan badan kita dan kita pastikan bahawa segala otot-otot, seluruh otot-otot kita ini bebas dari tekanan. Okey, bagaimana untuk kita merasakan bila kita bebaskan otot-otot kita dari tekanan? Maksudnya kita berjalan itu, kita rasa kita membawa satu nilai tambah dan keyakinan diri itu automatik akan masuk dalam diri kita. Okey, berjalan yang sebenarnya berjalannya simple. Ya, berjalannya kita ayunkan tangan kita ayunkan sikit. Bukan maksud kawat. Kalau maklum macam tu, orang kata maklum kawat. Okay. Maksudnya kita just jalan twist saja. Cuma kita goyangkan tangan kita, buka langkah selangkah mana yang selesa. Maksudnya kita just hayunkan, bagikan otot kita semua berjalan dan kita. Okey, ini yang datang dari mimpi saya. Okay. Tips ini datang daripada mimpi saya. Ketika dalam mimpi itu juga, apabila saya berjalan, tiba-tiba ada orang tegur saya. Datang, tegur, bagi salam. Dan saya terus berpaling kepada orang itu dan saya terus bersalam. Okey, dalam bersalam juga kita harus ada cara. Okey, maksudnya apa-apa sahaja yang kita jumpa orang, kita harus menghulurkan salam terlebih dahulu. Bukankah itu satu sifat yang baik dan sopan sebagai orang Melayu? Okey, salam dari segi ahli perniagaan, mereka apabila mereka habis pertemuan itu, mereka akan cuit. Apabila mereka salam, mereka akan cuit tapak tangan. Itu bermaksud, kalau orang yang tidak tahu mungkin akan merasakan berfikiran negatif. Tetapi dalam perniagaan, bercuit tangan itu adalah untuk meneruskan hubungan itu pada masa akan datang. Maksudnya tidak akan terhenti di situ usaha sama dalam perniagaan. Maksud perniagaan yang akan datang, pada masa akan datang mereka ingin meneruskan lagi usaha sama. Itu bersalaman. Okey, apabila kita bersalaman, kalau saya bersalaman, saya bercakap, siapa ini? Saya buat macam itu. Mata kita harus juga memain peranan. Kerana mata ini mempunyai kuasa dalam komunikasi. Kerana kuasa mata ini, kita mampu menawan seseorang itu, kita mampu menggerunkan seseorang itu, dan mata ini juga mampu mencairkan gadis-gadis dan orang-orang ramai. Okey, di dalam mimpi itu, di dalam mimpi itu datang juga diberikan tips untuk hubungan mata dengan khalayak. Anda mahu tips tersebut? Okey, dalam saya tips tersebut ada 4 rahsia mata. Jangan tengok sini. Ada 4 rahsia mata yang ingin saya sampaikan. Okey, rahsia yang pertama, tips yang pertama, mata. Yang pertama, apabila kita berhadapan dengan seseorang secara peribadi. Apabila kita berhadapan, kita bercakap. Okey, apabila kita bercakap dengan seseorang itu, mata kita harus berpandangan dengan orang itu tidak lebih 10 saat. Sebab apa saya kata begitu? Kerana kalau kita pandang lama-lama tak berkelip, orang akan ingat kita apa?
macam berbagai-bagai pemikiran, dia ni suka aku ke kan, macam-macam. Okey, lepas 10 saat kita rehatkan mata kita ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke bawah, kita pandang kembali mata kita kepada seseorang itu apabila kita bercakap secara peribadi. Tips yang kedua, apabila kita bercakap dalam kumpulan yang ramai, seperti hari ini saya berdiri, saya bercakap dalam kumpulan yang ramai. Okey, apabila saya bercakap dalam kumpulan ramai, jangan pandang seseorang itu lama. Maksudnya setiap orang kita boleh pandang 2 hingga 3 saat cukup. Maklum, anak maklum, Kak Zul, Abang Zamri, semua di sini setiap, jangan lupa Cik Fauzi 2 saat. Okey. Itu jangan pandang lama-lama kita bercakap orang, sebab kita untuk menyampaikan ucapan yang efisien, ucapan yang efektif, ini caranya kita pandang sekeliling secara ringkas dan padat punya ucapan tu lah. Okey, ketiga, apabila kita mendengar, tips mendengar, pendengar yang setia. Apabila kita mendengar orang meluahkan perasaan ataupun orang menasihati kita, yang pertama, jangan kita harus pandang orang itu, jangan kita berkelip. Maksudnya kita pandang tepat kepada matanya, jangan kita rehat mata kita ke tepi kanan. Sebab bila orang menceritakan sesuatu atau meluahkan sesuatu, mesti orang itu mahukan perhatian daripada kita. Okay, kita pandang orang itu lama, dan mata ini bukan sahaja fokus mata, tapi permainan kening kita. Dan apabila orang itu memberi reaksi, kita pandang orang itu akan merasakan kita memberi sepenuhnya perhatian kepada orang itu, dan dalam masa yang sama kita membina kepercayaan orang itu kepada kita. Dan apabila tiba-tiba orang itu meluahkan kesedihan, dan ada juga orang itu meluahkan perasaannya pada kita, suka kita, dan kita boleh klip mata kita, kenyit mata kita pada dia. Okey, iaitu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah apabila kita bercakap secara, kita bercakap, dia pun bercakap. Maksudnya sesama bercakap. Apabila orang itu bercakap dengan kita, jangan kita main handphone ataupun pegang telefon bimbit. Apabila orang itu bercakap, kita harus pandang orang itu. Walaupun apa kita buat, kalau kita pandu kereta, orang di belakang kita boleh tengok cermin dekat atas tu, kita boleh pandang. Maksudnya mata kita ni jangan kita bermain dengan telefon, kerana ia akan membawa satu rasa sangsi. Orang akan merasakan kita tidak memberi satu perhatian kepada mereka. Dan apabila kita bercakap berpandangan mata dengan orang itu, kita juga akan membina satu hubungan yang akrab, khususnya dari segi suami isteri, keluarga, rakan-rakan dan juga khalayak luar. Dan permainan mata ini, kalau dari segi pemimpin orang berpengaruh, mata ini memainkan peranan besar. Saya pernah salam dengan ramai, juga saya pernah jumpa dengan ahli politik, antaranya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim permainan matanya sangat orang kata apa, mempunyai luar biasa lah. Mata, bila kita salam dengan beliau, mata dia akan pandang tepat kepada kita. Sebab itulah bila kita pun rasakan dia akan memberi satu kita ingatan. Mata ini, kalau kita pandang orang, kita harus pandang dia secara tepat. Mata tajam. Bila kita tajam, orang akan ingat kita. Itu permainan mata. Okey, dan di dalam mimpi itu saya datang seorang gadis keesokannya. Saya cuba pandang mata gadis itu, dan tiba-tiba gadis itu tersenyum. Tanpa sesudah gadis tersenyum. Okey, dan keesokannya mimpi itu datang, dan gadis tu pandang balik apa yang saya pandang semalam, dan baru saya mula nak senyum, tiba-tiba saya terdengar notifikasi daripada WhatsApp, dan terus saya terjaga. Dan rupanya notifikasi ada panjang lagi jangan cerita. Rupanya notifikasi itu daripada Abang Mi yang mengatakan, bertanyakan siapa lagi yang akan datang kelas pada malam ni. Terus saya terjaga. Dan akhir sekali, apa yang saya boleh angkatkan yang di dalam bayangan mimpi itu, yang pertama, berjalan kita harus membina identiti kita sendiri, gaya, untuk kita membawa satu aura yang pengaruh. Identiti perjalanan itu, cara kita berjalan, cara kita lenggoknya, kita harus ada, kita harus praktiskan. Maksudnya dia tak datang dengan sendiri, kita yang harus amalkan dan kita latihkan diri kita. Yang kedua, jangan kita lupa kuasa mata. Mata ini mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Kuasa mata ini mampu kita, orang kata, dengan mata juga kita mampu memukau orang. Hipnosis dengan mata saja. Dan ramai yang tak tahu bahawa dengan mata ini kita adalah salah satu aspek dalam komunikasi. Selain daripada kita bercakap,
dari segi pertuturan kita, dari segi gaya kita, tangan kita dan mata itu. Dan akhir sekali saya ingin mengajak, dan saya pun baru dapat tips ini dari mimpi. Saya pun baru ingin berlatih dan praktiskan tips ini, dan saya mengajak ke semua di sini bersama-sama dengan saya untuk berlatih amalkan tips tersebut. Bukan saja kita menjadi seorang pemidato ataupun yang pandai berkata-kata, tetapi kita mempunyai satu package yang mampu menjadi seorang insan yang unggul. Sekian, terima kasih.